Yang pertama, akidah. Tidak berkali-kali dah. Akidah mesti penumpuan kepada tauhid. Akidah tu terlalu luas konsepnya, tapi penumpuannya kepada tauhid. Yang kedua, syariat. Syariat itu merangkumi segala aktiviti kehidupan kita. Bagaimana kita menguruskan kehidupan supaya selari dengan hukum-hukum syarak. Bermula daripada solat kita, amal ibadat kita, hubungan kita dengan masyarakat, jual beli, nikah kahwin, semua itu syariat. Manakala bidang ketiga ialah bidang akhlak. Akhlak ini ialah segala pekerti-pekerti mulia yang selalunya disebut-sebutkan, terutamanya sifat-sifat mahmudah yang di sini pun ada, iaitu kita mengelakkan sifat-sifat mazmumah terlebih dulu, iaitu sifat-sifat mazmumah yang besar-besar, syirik, takbur, angkuh, riya, ujub dan lain-lain itu yang besar-besar itu boleh membawa pada syirik tu. Manakala sifat-sifat mahmudah yang terpuji, jaga tauhid kita, takwa termasuk ihsan, tawadhu', ikhlas dan berbagai-bagai. Jadi daripada rumusan tiga-tiga cawangan ini, untuk kita menjadi orang yang bertakwa, ketiga-tiga ni kalau kita tak boleh perfect pun kita jaga, kita mesti betul-betul memastikan kehidupan kita tidak terkeluar daripada tiga-tiga batas ini. Tentang akidah, yang perlu diberi keutamaan, pastikan kita berada dalam tauhid yang cukup mantap. Jangan sedikit pun minda kita, jangan sedikit pun hati kita, jangan sedikit pun mental kita, fikiran kita memiliki ataupun sedikit sebanyak mempercayai perkara-perkara yang boleh mengganggu tauhid kita. Terutamanya musuh kepada tauhid ni syirik. Orang tak perasan, orang kata kena elak daripada syirik, tapi apa benda syirik ni? Selalu dah kita sebut. Syirik ni apa sahaja yang boleh menyengutukan Allah, sama ada dari segi sifat dia, dari segi zat dia, dari segi perbuatan dia, semua syirik. Jadi kalau kita sekat tak sembah patung, kita tak memuja berbagai-bagai pokok ataupun hantu jemalang, kita dah ketinggalkan benda itu semua dah. Tapi kita masih mempunyai izm. Kita masih memiliki ideologi yang telah difatwakan sebagai syirik. Sekarang ni banyak pluralism agama, memisahkan dunia daripada agama. Kemudian apa lagi? Freedom of religion dia berpegang betul-betul. Seperti ada lawyer mengatakan setiap orang berhak memilih agama yang dia nak. Cakap saja sampai ke hati. Takkan tak sampai ke hati, dia yang perjuangkan idea tu. Takkan tak sampai ke hati dia. Kalau dia pilih profession pun tak sampai sanggup macam itu. Jadi tentu benda tu lahir daripada hati. Kalau dia macam mana pun, kalau dia masih ada mempunyai benda yang macam tu, tauhid dia terjejas. Bahayanya tuan-tuan sekalian, apabila tauhid terjejas, wal-ayazubillah, kesemua yang lain turut runtuh dan habis. Saya baca banyak ayat-ayat yang bagaimana syirik itu walaupun sedikit, sejauh mana remote sekalipun syirik, dia meruntuhkan segala amal ibadat. Itu kena jaga betul-betul lah. Sebab itu saya katakan, saya tengok banyak orang yang nampak mereka berminat tambah bab ibadat, datang semua, tapi mereka tak begitu ambil kisah aspek-aspek yang boleh menjejaskan tauhid mereka dalam pemikiran mereka, dalam tingkah laku dia, dalam sikap dia. Dan selalu kita dengar komen-komen yang keluar, semua agama lebih kurang sama je, itu keluar daripada mulut orang Islam. Ini benar-benar begini boleh menjejaskan akidah. Selalu saya sebut dah, kalau tak kerana aku kau tu dah macam-macam ayat-ayat yang boleh menggambarkan tauhidnya kepada Allah tu tercemar. Bukan nak jadi syirik sampai kena menolak Tuhan dan sebagainya. Dah menolak Tuhan tu dah panggil ateis ataupun dah mulhid. Orang tak percaya pada Tuhan itu dah boleh katakan tak ada dalam dunia sekarang. Semua orang dia percaya pada Tuhan sebenarnya, tapi konsep Tuhan. Jadi dengan sebab itu kena jaga betul-betul. Itu pokok akal tunjang
untuk menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Itu kena jaga betul-betul. Itu nasihat saya lah. Dan nasihatkan pada diri saya dan semua kepada mereka-mereka yang nak mendengar benda-benda gini. Setelah yang ini dah betul-betul okey, elok dah, barulah kita datang kepada syariat. Syariat ni dia mengatur kehidupan kita. Jadi mengatur kehidupan kita, timbullah mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh, mana harus. Maka timbullah sama ada dari segi urusan kita dengan amal ibadat kita, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, di mana sah tak sah, berbagai-bagai. Kemudian segi perkahwinan, mana boleh kahwin, mana tak boleh, macam-macam cerita. Lepas tu segi muamalat, mana jual beli gitu gini, berbagai-bagai semua. Kesemua ni dipanggil syariat. Syariat bermaknanya peraturan-peraturan yang Tuhan telah tentukan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi master key-nya terletak di akidah kita atau tauhid kita. Maka rendangnya nak mengelokkan tauhid tadi mesti berasaskan syariat. Sebab tak mungkin seseorang tu elok segi akidahnya, persyariatnya juga tak elok. Itulah mesti dah. Setelah dia melakukan benda itu dengan baik, syariat ni pula ada keutamaan dia. Yang wajib jangan dikompromi sama sekali. Yang fardu ain. Apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Benda yang wajib lah. Yang sunat boleh digalakkan, sedekah banyak-banyak, pergi umrah banyak-banyak kali, buat baik, macam-macam, banyak-banyaklah sunat itu terlalu banyak. Dia merendahkan lagi, menyuburkan lagi yang wajib tadi. Yang haram, itulah dosa-dosa besar. Ada 6 atau 7 dosa besar. Nombor satunya tetap syirik, dosa besar. Lepas tu dahaka pada ibu bapa, lari daripada medan perang, berzina, minum arak, membunuh orang. Ada 6, 7, 8, adalah lagi-lagi yang ada. Itu dosa-dosa besar yang tak boleh dikompromi sama sekali. Timbul dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni lalai tentang sembahyang daerah sampai tertinggal. Tak dosa besar sangat tu. Kalau keadaannya mendesak dia terlalu ni sampai tertinggal waktu tu, tak masuk dalam dosa besar tu. Tapi dosa masih dosa. Lepas tu baru makruh. Makruh tu amat-amat digalakkan untuk kita tinggalkan. Jadi priority dalam bab syariat ni kita kena letak sense of priorities. Yang mana mesti diutamakan, yang disuruh dan yang digalakkan, dan yang mana yang diutamakan ditegah haram dan digalakkan untuk tinggalkan. Dan ada yang tak terlibat, suruh pun tidak, haram pun tidak, terpulang kepada kita. Kita nak makan ke kita nak minum tu, sebenarnya makan minum tu harus. Tak makan bukan tak apa, kalau kita mampu. Kita makan kerana kita perlu makan, bukan kerana hukum wajib makan, tak ada. Nak kahwin pun termasuk asalnya harus, tapi dia bertukar apabila keadaan bertukar. Kalau dia tak kahwin sampai mungkin berzina, kena wajib kahwin. Dia dah berubah hukumnya, sebab keadaannya dah berubah. Setelah kita rasa syariat kita pun dah elok, jadi timbullah nak berdoa, begitu begini, nak wirid dan sebagainya. Itu semua syariat. Bagaimana kita nak amalkan benda itu? Yang ketiga, itu yang dipanggil akhlak, yang dipanggil juga tasawuf. Maksudnya kita kena hiaskan hati kita. Tasawuf ini perkataan sawafa yusawifu tasfiyatan. Dia maksudnya menyucikan, membersihkan. Membersihkan secara lahir, ambil air sembahyang, basuh, mandi, semua tu. Itu masih nampak syariat. Hukum hakam, kahwin, mandi, suci, sabun, air mustakmal, tak mustakmal, air bersih. Itu semua masih dalam bab syariat. Tapi kalau dalam bab tasawuf, penyucian situ lebih ditumpukan kepada penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah mereka yang berjaya menyucikan jiwa, dan gagal kecewalah mereka-mereka yang mengotorkan jiwa. Dalam bab ini pengajian tasawuf perlu. Sawafa itu tasawuf itu daripada kata tasfiyah, menyucikan. Maksudnya menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa ni yang paling utama sekali, kena cuci jiwa kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang besar-besar, yang disebut di sini pun ada tentang ujub. Yang besar-besar tu yang boleh buat pada syirik khafi, takbur, riya, angkuh, ujub, apa lagi, hasad, dengki.
Yang lelecet masuk, tapi yang itu besar-besar yang boleh menjejaskan tauhid. Yang ini amat-amat lah. Sebab sifat ujub, riak, takbur, besar diri ni kebanyakan orang ada, tak banyak sikit. Nak buat macam mana nak elak? Kita bukan malaikat. Memanglah kita bukan malaikat. Dengan sebab itu kita kena berusaha muhasabah diri. Sejauh mana kita masih mempunyai sifat-sifat macam itu. Kita ni asyik-asyik kita salahkan orang lain. Kalau orang benci kat kita, kita kata dia tu yang jahat. Orang marah kat kita, kita kata dia tu yang jahat. Tapi orang benci kat kita kerana mulut kita, kita tak tahu. Ya tak? Orang benci kat kita kerana kita takbur, kita tak sedar. Ini. Jadi dia ada two way, dia tak boleh gitu je. Kalau gitu saja, itu pun bohong. Ni kalau anak dia jahat sekolah, apa cikgu buat ni? Tapi dia tak nak tengok apa yang aku buat sebagai bapa. Ini satu masalah. Jadi asyik dah menyalahkan orang lain. Sebab itu orang yang paling cerdik dan orang yang paling bijak ialah orang yang mengetahui kecacatan dirinya sebelum ditegur oleh orang lain. Ini cakap-cakap ulama. Orang yang mengetahui kelemahan dirinya, terutama tentang perangai-perangai tadi. Tentang dia, orang ketahui badan dia gemuk, gedepol, dia tak lawa, tak apa tu, orang tengok sekaligus dan orang tahu tak apa, tak ada masalah tu. Tapi nak tahu keaiban dirinya, dia ada takbur, dia ada riak, dia sendiri kena banyak muhasabah diri. Dia sampai teguran-teguran orang yang baik kepada dia. Saya sendiri pun memang sebagai manusia ada sifat-sifat macam tu. Banyak juga kadang-kadang kita lalai. Tapi antara penasihat penting dalam hidup saya ialah isteri saya. Dia yang beritahu begini-gini, tapi kadang-kadang one-sided lah. Jadi kita orang, walaupun kecil-kecil penceramah, ada juga lah sebagai public figure je kita bercakap gitu gini je tak. Jadi kadang-kadang kita tak sedar. Jadi muhasabah diri antara benar bagaimana kita boleh mengukur. Jadi kecerdikan seseorang yang paling tinggi sekali ialah dia tahu kelemahan dirinya sebelum dia ditegur oleh orang lain, sebelum diberitahu. Itu yang paling cerdik sekali, yang paling cerdik. Yang nombor dua cerdiknya, dia tahu kelemahan dirinya setelah ditegur, dia terima. Itu nombor dua. Yang paling buruk sekali, dia tak tahu kelemahan dirinya, orang tegur pun tak nak terima. Itu dia panggil jahil murakab. Yang itu habislah. Jadi sampah masyarakat, kadang orang menyampah dengan dia, berbagai-bagai lah. Ini kita tahulah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita nak beramal dengan takwa ini, kita cuba pastikan ketiga-tiga ini mantap ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan akidah, terutamanya tauhid. Sebab akidah tu dia merangkumi percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab dan berbagai-bagai. Tapi pangkalnya kepada Allah ni yang tauhid itu. Sebab tauhid itu kepada Allah khususnya, la ilaha illallah. Yang itu terungkai atau yang itu cacat, yang lain semua ikut terbenam. Sebab itu pengajian akidah ni penumpuannya semuanya kebanyakannya kepada tauhid. Sebab tauhid, bagaimana kita boleh pasti kita mengesahkan Allah. Dalam pengertian saya dah hurai banyak kali sini ya. Betul-betul kita mengesahkan Allah. Kalau tidak, kita hanya bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih bergelombang dengan benda-benda yang boleh mengganggu tauhid. Itu yang saya maksudkan. Jangan kita hanya berminat untuk kita bertahlil, elok benda itu sebagai ibadah, tapi jangan setakat itu. Pastikan tingkah laku kita, apa hati kita, apa minda kita tentang tauhid, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita sebut hubungan kita dengan Tuhan, tuan-tuan sekalian, particularly ialah sejauh mana kita mentauhidkan dia. Sebab ada dua perhubungan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Ya tak? Kalau kita sebut hubungan kita dengan Allah, dia lebih terfokus bagaimana tauhid kita kepada dia. Hubungan kita dengan manusia barulah datang kita buat hubungan dengan orang, kita kahwin, kita bercakap, kita bergaul, kita berniaga. Itu hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia yang kedua, hubungan dengan Allah nombor satu. Sebab itu sampai kepada peringkat, kalau kita rasa kita bercakap banyak tak elok, tak usah bercakap banyak lah. Saya pun dah mula terasa sikit sebanyak, dah ada orang komen pada saya lah, berborak-borak, nak main-main lepas-lepas, kadang-kadang tak berapa banyak.
Dia kata ustaz berubah daripada dulu. Ustaz bercakap banyak waktu ceramah, waktu lain nampak tak berapa nak layan dah. Sebab saya rasa dah kadang-kadang kalau kita layan orang terlalu banyak waktu lain, dia banyak berlaku juga benda-benda yang keterlanjuran. Dia biarlah kita bercakap banyak waktu ceramah, waktu yang kita diperlukan, kan? Kalau waktu-waktu lain juga kita ada satu nada aja, banyak mudah. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya ulang, untuk mencapai darjah takwa yang terbaik, pastikan kita berada di dalam keadaan di atas tauhid yang cukup baik, dengan sedikit pun tak terlibat dengan benda-benda syirik. Yang kedua, kita cuba hayati hukum hakam dalam bab syariat tadi. Pastikan yang wajib kita buat, mesti kita buat, jangan kompromi. Jangan sekali-kali, melainkan yang tak wajib. Macam haji, walaupun wajib tapi tak mampu, tak wajib juga. Itu dah berubah keadaan dia. Jangan kita mainkan. Dan yang haram jangan sekali-kali kita sentuh. Di antara wajib dengan haram ni tuan-tuan sekalian, keutamaan mesti diutamakan yang haram dulu. Kalau kita buat yang wajib tapi yang haram pun kita masih buat, tidak ada faedahnya, kadang-kadang nanti masalah. Dia diutamakan buang yang haram terlebih dulu, yang wajib otomatik akan jadi mantap. Tapi kalau dia banyak berderma, banyak bersedekah, itu yang kita tersedekah lah, itu buat benda yang sunat elok. Tapi riak takbur masih ada yang haram, sia-sia segala derma tak sedekah dan sebagainya. Jadi hal-hal beginilah, hal-hal begini perlu kita jaga. Sebab tuan-tuan sekalian begini, apabila kita berada di penghujung jalan macam inilah, termasuk saya dan juga dan orang lain yang 60-an ke atas tu, kita kata penghujung jalan lah. Dia boleh orang tu dah pencet, mana dia berada di penghujung. Pincin dalam kerjaya ni maknanya dunia tak perlukan dia lagi dah, sebab tu dia dihentikan. Dia ada kebolehan tu soal lain. Sebab anak orang muda lagi banyak. Jadi apabila macam itu, kita cuba elokkan kualiti-kualiti kita di segi tauhid kita, di segi penghayatan hukum hakam kita syariat, dan yang ketiga yang terbaik sekali, bukan yang terbaik, yang paling penting juga, kita jaga kesucian jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu yang paling terbaik. Jadi itu pendahuluan saya tentang takwa ni sebagai sambungan. Kita akan sambung balik. Saya dah cakap minggu lepas, kebaikan-kebaikan dia bertakwa dia dah sampai 2.13. Saya akan sambung lagi pada malam ini. Ayat yang saya baca tadi, semulia-mulia di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa, ialah surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian apabila ditanya kepada Nabi bagaimana takwa untuk mencapai darjah takwa ini, ketika Nabi sedang berkhutbah wida' di Mina, khutbah wida', haji wida' dia berkhutbah di Mina, tak silap saya lah. Dia kata, wahai manusia, ingat Tuhan kamu satu. Ini bahasa Arab yang saya terjemah terus. Ingat Tuhan kamu satu. Sekejap. Dan bapa kamu juga satu, iaitu Adam. Ala la fadl li arabiyyan ala ajamiyyan. Tidak ada siapa yang mengatasi orang lain. Tak ada orang Arab nak mengatasi orang bukan Arab, orang kulit putih nak mengatasi orang kulit hitam, orang kulit biru. Semua itu tak ada Nabi, tak ada. Bahkan disebut tidak ada orang merah itu mengatasi orang hitam dan sebagainya, sebab ada orang brown, color brown kan. Yang paling bertakwa, Nabi kata, ialah yang bertakwa yang paling tinggi sekali, yang paling mulia di kalangan kamu bukan Arab, bukan orang Arab, bukan orang putih, bukan orang merah, bukan orang biru, tetapi ialah siapa yang paling bertakwa sekali. Kerana Tuhan berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa. Kemudian apabila Nabi menyebutkan benda itu begitu, sebab dalam ayat tadi, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Kemudian ditanya kepada Nabi, siapa pula yang paling mulia? Tadi kata yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Kemudian ditanya pula hadis yang berkenaan, siapa yang paling mulia? Nabi jawab, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Jadi kali, siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling mulia dengan kamu. Jadi itu keadaannya. Jadi
apabila dia jawab macam tu, dia kata yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa, sedangkan dia orang tak tahu apa dia takwa. Jadi mereka kata kami bukan nak jawapan yang macam itu. Itu dia tak perhatilah jawapan Nabi itu. Kemudian mereka kata kami bukan nak jawapan yang itu. Maka dijawab dengan oleh Ma'ad, salah seorang Arab. Mereka bertanya kepada saya, dan orang yang terpilih di zaman jahiliah, mereka berkata, iaitu orang yang paling mulia di kalangan mereka ialah orang yang terpilih di kalangan mereka dalam menganut Islam, dan mereka itu memahami segala hukum Islam. Itu satu. Kemudian itu faedah yang ke-13, iaitu yang paling mulia ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dan ditanya bertakwa tu, kemudian dalam ayat tu, hadis tadi disebutkan, Nabi menyebutkan yang paling bertakwa itu ialah yang di hati 3 kali yang saya dah sebut minggu lepas. Dan Abu Bakar Ar-Razi, dia pernah kata, dunia ini dibahagi-bahagikan kerana terlalu banyak benda-benda yang berluar ni, benda yang tak betul, benda yang betul kadang-kadang selang kabut banyaklah. Bahkan banyak benda tak betul daripada yang betul. Tetapi dia kata akhirat dibahagikan siapa yang lebih takwa. Di dunia ni dibahagikan siapa yang lebih handal, siapa yang lebih menipu pun dapat dalam dunia ni. Tapi kalau di akhirat dibahagikan ke atas siapa yang paling bertakwa. Kemudian faedah yang selanjutnya juga orang bertakwa ialah dia mendapat jaminan kasih sayang Allah. Ini bukan senang tuan-tuan sekalian. Mendapat kasih sayang Allah ni dia akan melindungi kita lah. Apabila kita menyayangi seseorang, tuan-tuan tengoklah, kita nak bandingkan secara psikologi. Seorang dia bela anak tiri. Bapak tiri selalunya abuse anak tiri, kadang bijak anak tiri. Ya tak? Manusia juga anak tu baik, budak kecil. Saya tengok ada keluar dalam barrel saya ni, satu orang dia pukul budak Allah. Saya tak tengok, saya padam terus. Tapi kalau dia bela anaknya sendiri dengan lemah lembut, cukup apa sebab? Sedangkan budak tu bukan tahu apa, sama aja budak tu. Apa yang menjadikan dua manusia yang berlainan begini? Dia bela anak dia bela dengan kasih sayang. Dia bela anak tiri semata-mata kerana dia kahwin dengan mak dia. Dia tak nak budak ni kalau boleh. Nanyalah sebab tu anak tiri. Kalau cerita-cerita Melayu pun, anak tiri anak yang menjadi mangsa penderaan. Sebab itu Tuhan sebut membuat zalim kepada anak yatim antara dosa yang paling besar. Sama ada dia jadi anak tiri tadi kerana kematian suami atau kematian isteri atau bercerai berai, tak kira lah. Budak tak tahu apa, tapi banyak. Yang jadi perbezaan itu ialah tidak ada kasih sayang. Jadi dalam sifat kasih sayang tuan-tuan sekalian, sehingga dengan Allah Tuhan sebut, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai atau Tuhan mencintai orang yang bertakwa. Saya dah bagi selalu sebutlah pengorbanan cinta tuan-tuan sekalian. Cinta ni sanggup berkorban, membuat benda yang kadang-kadang kita tak terfikir sanggup buat. Bagaimana orang England bercinta dengan orang Melayu, balik ke pendalaman di Pahang, tinggal London, bayangkan. Setakat ikatan darah dia tak ikut tu, dia tak nak tu. Tapi ikatan cinta, sanggup duduk di tempat yang telaga tak ada, baik pun tak ada, daripada bandar London. Tapi apabila dilayan dengan zalim oleh suami tadi itu, tak kena mana-mana, habis cinta itu, lari balik semula ke London. Banyak kes keluarga macam itu kan, sebab putus cinta. Tapi kalau hubungan berdasarkan pada darah, macam anak dengan mak, kita dengan bapak kita, macam mana kita benci pun hubungan itu tetap ada, cuma tak berlaku secara fizikal. Dia tak balik ziarah mak dia tak, tapi hubungan darah, pesaka apa semua masih berhak dapat. Tetapi mengapa jadi gitu? Dia tak peduli mak dia tak peduli dia, walaupun hubungan darah ada. Sebab hubungan kasih sayang dah tak ada. Sebab tu dalam ayat mengenai perkahwinan selalu disebutkan mawaddah wa rahmah. Ayat dalam nikah kahwin itu, mawaddah wa rahmah itu menjadi dua ciri utama dalam hubungan suami isteri. Itu yang ke-14. Yang ke-15 pula, janji Allah berjaya kepada orang yang bertakwa. Firman Tuhan, wattaqullah la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, semoga kamu berjaya.
dan orang yang bertakwa juga berjaya. Banyak cerita ayat Seribu Dinar yang kita baca tu. Kita akan sampai ke depan nanti insya-Allah. Tetapi dalam kehidupan kita setakat mengatakan bertakwalah kita berjaya. Tapi bagaimana nak jadi orang yang bertakwa yang berjaya? Adakah dengan dia jadi takwa, dia zikir banyak-banyak semua dia berjaya? Sebab takwa dia luas maksudnya. Dia kerja ikut disiplin pun bertakwa. Dia tak tipu orang pun bertakwa. Kalau dia berniaga dengan baik. Orang sayang kepada dia, dia tak kelentong tak apa, bertakwa juga. Jadi tentulah orang suka dan tentu berjaya dalam perniagaan dia. Tapi kalau dia ingat saat kata bertakwa, banyak berzikir, banyak berwirid, terus berjaya. Payahlah nak macam tu. Saya terdengar satu viral video lah, berceramah Indonesia. Sedap dia menguraikan sebab kerajaan Osmaniyah di Turki. Sebab dia kata peringkat awal orang Islam lah yang menjadi peneroka penciptaan alat teknologi sikit sebanyak waktu sehingga mengalahkan orang Barat, naik kerajaan Osmaniyah. Tetapi apabila era ilmu pengetahuan itu mula menurun, mula agama itu ditafsirkan secara ritual. Nak berjaya kena baca doa ni, nak berjaya kena zikir banyak begitu begini je. Dah mengenepikan elemen-elemen usaha dan ikhtiar, alat kelengkapan teknologi dan semuanya, maka bermulalah jatuh satu demi satu kerajaan Islam di Barat, dikuasai oleh Barat. Dan dia sebut di dalam ceramah tu, pencetus kepada kejayaan Barat ialah revolusi perusahaan di England, Industrial Revolution. Sebab dalam revolusi perusahaan itu, ilmu pengetahuan yang bermula daripada Islam telah dikembangkan di Eropah. Mereka menciptakan berbagai-bagai alat, kapal perang dan kesegel. Waktu itulah ilmu itu dipergunakan oleh orang Barat nak mengalahkan Islam balik. Islam asyik berpecah belah pada waktu itu, asyik bergaduh, penciptaan semua tak ada. Akhirnya satu demi satu kerajaan Osmaniyah jatuh. Pada jatuh, tinggallah Balkan kecil-kecil. Kalau tidak, seluruh Eropah sampai kepada Islam. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam pendekatan agama yang macam ini, sebab itu saya secara peribadi lah, saya tak bersetuju sangat kalau para ulama dan para ceramah dia terlalu fokus kepada doa ini, baca ayat ni untuk jadi berjaya. Saya bukan kata menafikan benda itu ayat Quran memang betul. Tapi kalau aspek-aspek fizikal yang lain yang boleh membawa pada kekuatan teknologi, yang membawa pada perpaduan kita, yang boleh membawa pada kita bangun, yang itu kita abaikan, kita berat ke sebelah ritual saja, maka jalan alat untuk kita berjaya tu tak banyak. Jadi akhirnya memegang agama secara pasif macam ini. Ni saya boleh cakap walaupun dirakam. Memegang agama dalam bentuk pasif macam ini, hanya dengan berdoa, dengan baca ayat tertentu, kita tak kaitkan sangat dengan inovasi-inovasi perusahaan, inovasi-inovasi dari segi mencipta sesuatu sebagai alat nak lawan dengan musuh. Maka selama itu kita berada di tahap yang rendah daripada orang lain. Kita katakan macam ni sudahlah. Kita ukur kepada kita sekarang. Mengapa kita agak mundur berbanding dengan orang bukan Islam di Malaysia? Sebab kita, perniagaan kita Alibaba semuanya. Kita ambil untung setakat namanya, ya tak? Bukan kita terlibat secara langsung. Cuma kita tengok tuan-tuan sekalian. Dan kita tengok disiplin orang kita bekerja. Saya ni di Bandar Baru Bangi tu dekat, itulah di section berapa tu, dekat dengan tempat yang ada 2-3 buah kedai Cina, 3 beradik, kedai kain dia. Kedai Melayu tapi semua tutup dekat pasar lama. Dekat pasar yang baru. Kedai Melayu semua tapi tutup semua. Tak jalan perniagaan ni. Sebab tuan pergi tengok, ya tak? Di belakang-belakang semua tutup. Kedai Cina 3 beradik, kedai jahit 1, kedai barang lagi satu, kedai ketiga tu berjalan, penuh berjalan. Dia berniaga keluar daripada pagi sampai petang, tak pernah kedai tu tutup. Pelanggannya 100% Melayu. Jadi kalau kita katakan mengapa dia berjaya, kita tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah bagaimana orang kita berniaga, bagaimana orang kita dedikasinya bekerja atau tidak. Jadi kalau kita abaikan aspek-aspek itu, kita asyik dah fokus kata baca doa ni, baca ayat ni dan sebagainya untuk kita berjaya, saya tak boleh terima pendekatan yang macam ini. Saya bukan menafikan ayat itu menjadi, tapi makna dan pembawaan ayat itu dan juga pesanan-pesanan yang ada dalam ayat itu untuk kita bekerja kuat, untuk kita bersatu padu, kita tak amalkan.
Jadi ini yang membawa pada kita sekarang ni, apa yang kita alami sekarang. Jadi segala perkara yang kita alami sekarang ni, kita cacat satu aspek perpaduan kita tak ada langsung. Kita dah asyik bercakap tentang perpaduan, tapi kita tak ada. Kita, ialah banyak sangatlah ciri-ciri yang membawa pada kita ni tak boleh bertanding dengan kaum-kaum lain. Jadi apabila jadi begitu, kita gunakan agama juga, tak apalah, dunia ni untuk orang kafir, kita ni akhirat saja. Itu ayat-ayat escapism yang orang kita guna. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya tak naklah kita dalam memahami takwa di dalam bentuk ritual yang macam ini. Kita perlu menghayati segala makna yang disebut supaya kita boleh berjaya di dunia dan kita juga berjaya di akhirat. Kemudian Tuhan sebut lagi, orang yang bertakwa ini juga, dia ada perhubungan langsung dengan Allah. Takwaan dia itu akan diterima oleh Allah. Segala amal ibadatnya diterima oleh Allah. Antaranya Tuhan sebut, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini tentang orang yang korban. Tuhan sebut, yang nak sampai kepada Tuhan bukan darahnya, bukan dagingnya. Darah atau dagingnya nak sampai kepada orang yang makan daging korban lah. Ya tak? Tapi ialah ketakwaan yang berlaku pada dia waktu dia melakukan korban, iaitu sejauh mana dia berkorban dengan menyembelih lembu itu sebagai simbolik kepada pengorbanan dia dalam hidup untuk kepentingan orang lain. Kemudian ke-17, pukul berapa Masya masuk? Dia bunyi pukul 8.25. Lama lagi, boleh lagi 10 minit lebih lagi. Kemudian Tuhan janjikan juga kepada orang yang bertakwa ni, dia akan mendapat balasan di akhirat dan dia akan terlepas daripada berbagai-bagai kemesraan dunia. Antara yang Tuhan sebut, ini ayat 1000 dinar yang kita baikkan dia. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya, ini surah Yusuf ayat 90, sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan dia sabar dalam hidupnya, maka Allah tidak akan mengurangkan sedikit balasan kepada orang yang macam itu. Balasan ini balasan syurga. Kemudian satu lagi janji Allah, segala amal ibadah ataupun sedekah yang kita buat hanya diterima daripada orang yang bertakwa ketika melakukan ibadah. Ini selalu disebut dalam kitab-kitab. Sebab sedekah kita tu diterima dengan syarat orang yang bersedekah tadi orang yang bertakwa. Bermakna bila dia bertakwa, tidak takbur, tidak menunjuk, tidak berbagai-bagai, tidak riak dan lain-lain. Tuhan sebut dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 27. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima, dalam bracket menerima apa? Menerima sedekah daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi berikanlah sedekah itu dengan penuh takwa, dengan penuh jujur, dengan penuh ikhlas. Jangan ada hudang di sebalik mi dan lain-lain. Yang ini pun isu juga saya katakan. Banyak orang bagi derma, banyak orang bagi bantuan, tapi hudang di sebalik mi terlalu banyak. Kalau yang bantuan yang besar-besar tu, kontraknya dia akan dapat atau tidak. Apabila dia tak dapat, mungkin dia maki hamun lagi apa yang dia telah bagi. Itu yang berlaku. Lepas tu yang ke-19, dengan dia bersifat takwa, dia akan mendapat kemurnian jiwa dia, hatinya menjadi bersih. Tuhan sebut dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang membenarkan, yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka ia itu sebagai tanda-tanda hatinya telah menjadi bersih dan menguatkan. Ayat ini diturunkan kepada orang yang menunaikan haji, karena banyak amalan-amal haji yang kita buat tu ialah syiar. Kalau tuan-tuan tengok amal haji, kalau kita tengok mana ada secara zahirnya kita tak nampak pun logiknya. Kita pusing bulatan tu, letih yang orang kata dapat kan. Kalau kita nak fikir secara lahir, tidak ada untung apa-apa. Kita wukuf di Arafah daripada pagi hari 9, daripada hari ke-8 kita pergi sampai sepanjang masa hari 9. Satu hari. Kalau zaman dulu mungkin panas lagi lah. Sekarang ni dah banyak lah kemudahan-kemudahan.
Di Mina pun macam itu juga, dengan kemah-kemah yang kecil-kecil. Kita tak dapat apa-apa faedah-faedah fizikal sebenarnya. Lepas itu kita berasak-asak nak jamrah. Jamrah tu tak kena baling batu dan sebagainya. Semua tu simbol. Balik ke Mekah semula kita tawaf. Tawaf ifadah, tawaf rukun. Lepas tawaf kita sa'i. Lepas sa'i kita tahallul kan. Itu secara ritual biasa. Kesemua itu dia panggil syiar. Singular. Pluralnya sya'airullah. Dalam bahasa Melayu kita katakan simbolik. Sebab itu dalam simbolik amalan haji, faedah daripada simbolik ini yang didapati, iaitu ditafsirkan sebagai ulama, kita tawaf Kaabah itu sebagai simbol keesaan tauhid kita kepada Allah yang satu. Ya tak? Sebab itu tawaf itu, keperluan tawaf itu lebih penting daripada ibadat-ibadat lain kalau berada di Mekah. Kalau dia mampu dia tawaf sepanjang masa, lebih baik daripada dia puasa sunat, lebih baik daripada dia membaca Quran dan lain-lain. Kalau mampu, tawaf itu yang terbaik sekali. Seluruh amalan haji dia berada di Mekah tu, tawaf itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Sebab itu tuan-tuan tengok, tawaf itu berjalan terus 24 jam. Dia berhenti bila? Waktu solat fardu aja. Ya tak? Waktu lain tak berhenti. Dengan sebab itu nak tawaf kena ada air semayang. Segala keperluan dalam semayang mesti ada dalam tawaf. Tutup aurat, tak boleh macam-macam lah. Jadi begitu saya tawaf. Ia simbolik. Klimak kita salat itu terselah kepada kita tawaf. Begitu juga kita sa'i berulang-alik 7 kali. Safa Marwah. Itu simbolik daripada kisah Siti Hajar. Dia berulang-alik waktu dia mencari air nak bagi kepada anaknya Ismail kan, waktu kecil. Dia berulang-alik sambil-sambil dia mulai itu dia macam kepada anak dia. Itu yang kita sunat semua buat. Itu sebagai syiar. Syiar ini menimbulkan kesedaran kita yang agama kita ni banyak berperantaraan sampai ke klimaknya Nabi Ibrahim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ni antara timbul Abraham Accord. Tuan-tuan tengok Abraham Accord tak? Ataupun dia panggil new religion sekarang yang diusahakan oleh negara-negara ini. Sebab mereka menggunakan Ibrahim itu. Sebab Ibrahim itu merupakan puncak kepada tiga-tiga agama ni. Islam kita daripada Nabi Ismail. Manakala Yahudi dan Kristian daripada Nabi Yaqub, daripada Ishak. Ya tak? Jadi dengan kerana itu masing-masing mendakwa kebenaran masing-masing. Salah pokoknya ialah Nabi Ibrahim. Sebab itu kalau kita tengok dalam tahiyat akhir kita, selepas daripada kita selawat ke atas Nabi, ya tak? Nabi Ibrahim. Jadi itu semua simbolik. Syiar-syiar yang dikekalkan oleh Allah melalui benda ni semua sebagai simbolik yang agama kita tu klimaknya sampaikan daripada Nabi Ibrahim. Lepas itu apa lagi? Kita di Arafah itu antara sebab kita katakan haji yang top sekali ialah wukuf di Arafah. Dia kata tawaf tadi simbol tauhid kita. Wukuf di Arafah tadi semata-mata tunggu di Arafah pun dah cukup. Dan antara hikmat yang ulama kata dia boleh menimbulkan takwa. Bagaimana semua manusia datang ke seluruh dunia, kalau dah musim haji itu 3 juta lah berada di padang Arafah. Satu ketika nak melambangkan persamaan kita berada di akhirat besok macam itu, di padang mahsyar dan lain-lain. Itu sebagai simbolik. Kalau kita insaf begitu, itulah keadaannya. Sebab itu doa di padang Arafah, terutama doa lepas asar, dimakbulkan sampai ke Tuhan terus menerus. Ya tak? Kemudian ketika kita dalam ihram, itu yang kita sebut syiar ini. Kita diminta pakai putih semuanya, dengan kain, pakai ihram lah. Tak boleh berjahit pula tu. Itu simbol yang kita nak masuk ke kubur besok dengan pakaian yang macam itu, tapi dibalut selok. Tak boleh tak berjahit tak apa. Kalau ada berjahit pun berjahit di hujung, bukan kerana dia ada sentuh, tak, semua tak ada. Simbolik yang kita akan meninggalkan agama dunia ini secara yang macam itu. Climate yang kita bertemu di padang mahsyar seperti mana kita bertemu di padang Arafah. Jadi kesemua ini apabila kita lakukan dengan penuh kesedaran, dia menimbulkan ketakwaan. Itu yang tuan-tuan pernah tengok keluar dalam viral banyak kali dah. Satu orang bila dia berada di Arafah tu dia menangis bagaimana rasa kecil. Dan beberapa bintang-bintang filem yang terkenal yang dah menganut
Islam. Dia pergi, dia buku yang Arafah itu menimbulkan satu perasaan yang amat hebat tentang manusia ni. Sehebat mana kamu berada pun kamu tetap sama dengan orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam bab ibadat Islam ni, janganlah kita letakkan pangkat kedudukan itu sebagai satu cara kita nak meraihkan orang. Biarlah waktu lain kita letak kursi khas apa semua, tak apalah. Dalam solat ni, siapa datang dulu di depan lah, siapa yang datang dia duduk belakang lah. Kalau kita nak sedia tempat khas pun, kita sedia tetamu yang perlu sangat lah, kerana takut nanti bahaya dan sebagainya lah. Tapi kerana kita nak membesar-besar, kerana tidak ada apa-apa kepentingan, tak payahlah. Sebab kita nak suasana equality kita di antara makmum-makmum itu sama aja. Itu dia punya tujuan. Tapi kita nampaknya kita terbawa-bawa juga. Pada ramai orang luar tu datang satu saf di depan, yang orang jangan masuk. Kadang-kadang tak diminta oleh orang tu pun, pihak masjid ke surau yang nak buat. Saya rasa kalau tak diminta tak apa. Tapi jaga dengan bersih, keselamatan kita jaga. Kasut-kasut dia takut nanti hilang, kita letak elok-elok. Tapi janganlah demand macam tu sekali. Sebab kita tak nak nilai-nilai keduniaan kita bagi kedudukan depan, belakang kursi kerana taraf dia. Benda tu tak payah di dalam masjid, tak payah. Itu maksud saya. Jadi kita berada dalam masjid merupakan himpunan kecil berbanding dengan himpunan yang raksasa di padang Arafah. Ya tak? Gitu. Jadi simbolik-simbolik macam ini tuan-tuan sekalian, yang dikatakan sebagai boleh menimbulkan kemurnian jiwa. Bahkan disebut sini taqwal qulub. Dia boleh menguatkan jiwa. Menguatkan sini jiwa dia bersih daripada sifat-sifat yang kotor, takbur, riak dan sebagainya. Apabila keisapan macam itu berlaku, maka sifat-sifat yang baik-baik itu akan datang. Saya sendiri telah berada di penghujung jalan umur macam ini. Terasa dah, kalau di dunia ni stand up apa lagi dah. Stand up lagi pun tak sempat nak buat dah. Tak perlu dah. Nak teruskan keadaan begini, momentum hidup begini selagi yang boleh. Hati janganlah fikir benda yang gundah gulana. Dan amal ibadat sekarang yang buat ni taklah Tuhan terima yang terbaik. Sebab kalau kita fikir banyak-banyak, kita tak puas hati yang itu, kita tak puas hati yang ini, kita rasa kita nak yang itu, kita tak sempat buat apa-apa dah. Kalau benda tu bercorak keduniaan, tak sempat dah. Duit banyak pun tak sempat guna dah. Cakap betul. Sampai peringkat macam ni, duit banyak pun tak sempat guna dah. Maka sebab itu kita sedekah lebih banyak. Susah Allah-Allahnya. Jadi kita jadikan keduniaan tu sampai peringkat di penghujung kehidupan kita. Takut kita menyesal kemudian. Jadi saya kadang-kadang terfikir dah dalam akhir-akhir ni, dengan kadang-kadang ceramah lepas PKP ni, kedatangan dah mula kurang. Tak tahu adakah waktu saya seorang ceramah kurang, waktu orang lain banyak, saya tak tahulah. Macam itu aja. Sama aja, alhamdulillah. Tiap fikir macam itu. Tapi saya kata, borak dengan isteri saya lah, kalau baba tak buat benda gini, nak buat apa lagi? Kalau saya tak datang mengajar masjid pun, saya kena salat juga. Daripada saya salat jemaah di rumah walaupun dengan isteri, lebih baik saya salat di masjid. Kalau di masjid pun, lebih baik saya salat di masjid yang saya ceramah. Melainkan kalau saya tak ceramah, saya salat di masjid saya. Pokoknya maghrib, isya, subuh, berak. Jadi perasaan-perasaan macam itu menyebabkan kita keluarlah banyak daripada arus kehidupan yang kita rasakan banyak kekusutan tu kadang-kadang. Kadang-kadang anak-anak ajak pergi berjalan pun, saya banyak tak ikut isteri saya yang ikut. Saya dah lebih suka saya duduk kat rumah. Saya baca lah apa-apa yang patut-patut. Saya tengok WhatsApp yang gitu je lah. Daripada saya campur dengan anak-anak pun, bila ada bapa di depan, dia bukan selesa sangat. Yang saya tengok dia orang seronok sama-sama dia sudah. Dia sama-sama dia baik, pakat semua elok-elok. Yang penting ke semua anak-anak tu hubungan baik. Tapi kita nak join sama, tengok keadaan lah. Keperluan kat orang tu tak begitu ada. Melainkan kalau betul-betul perlu, kan? Jadi dengan sebab itu saya berhenti setakat itu tuan-tuan sekalian. Silat pada saya akan sambung lagi di samping cerita-cerita yang lain. Sebab semua sifat-sifat ini untuk meningkatkan kualiti kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita menjaga kesihatan, kita jogging, kita makan elok semua tu, kita nak jaga kualiti badan kita untuk sihat badan, segi fizikal. Tapi waktu-waktu macam ni, kesihatan fizikal tu dah nombor dua. Kesihatan mental, kesihatan jiwa, kesihatan hati nurani lebih penting dan lebih utama. Dan kalau nak tanya bagaimana nak dapat kesihatan itu, maka inilah zat-zat dan vitamin-vitaminnya. Jadi itulah maksud saya. Wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.